Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Abdul Hamid, nombor kad matriks 049700. Pada tugasan minggu kelima ini, saya telah diberi tugasan untuk menterjemah berita tentang ekonomi. Oleh itu, saya akan menerangkan beberapa persoalan, iaitu yang pertama mengenai kaedah ataupun proses penterjemahan, yang kedua mengenai masalah yang saya hadapi dalam penterjemahan, yang ketiga bagaimana saya menyelesaikan permasalahan tersebut, yang keempat mengenai cadangan kepada kawan-kawan yang lain, dan yang kelima mengenai istilah ataupun perkataan baharu. Baiklah, mengenai soalan yang pertama, iaitu kaedah yang telah saya gunakan dalam penterjemahan, terdapat 3 kaedah umum, iaitu sebelum terjemahan, semasa terjemahan dan selepas terjemahan. Sebelum saya menterjemah, saya akan menganalisis keseluruhan isi kandungan teks. Kemudian, saya akan membaca teks beberapa kali sehingga saya memahami sedikit sebanyak tentang kandungan yang ingin disampaikan. Selepas saya mengetahui apakah tajuk utama yang dibincangkan, saya mencari dan mengkaji teks berita yang mempunyai persamaan tajuk. Dan yang terakhir, saya akan senaraikan ataupun keluarkan perkataan-perkataan yang saya tidak fahami dan perkataan yang baru saya jumpai. Semasa menterjemah pula, saya menggunakan 3 alat bantuan terjemahan utama, iaitu Google Translate, Viverso dan Kamus. Cara saya menterjemah ialah dengan membuat jadual 3 kolom, iaitu yang terdiri daripada Google Translate, Viverso dan juga teks terjemahan. Pada awalnya, saya akan menterjemah teks bahasa Arab menggunakan Google Translate dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kemudian, saya menterjemah teks bahasa Arab menggunakan Viverso dari bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Kemudian, saya gunakan Google Translate untuk terjemahkan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Apabila saya mendapat hasil terjemahan daripada 2 alat bantuan penterjemahan utama, iaitu Google Translate dan juga Viverso, setelah saya melihat hasil terjemahan Google Translate dan Viverso itu, saya membuat terjemahan hasil daripada kefahaman saya terhadap teks tersebut pada kolom yang ketiga. Dan semestinya dalam penterjemahan, saya akan jumpa perkataan yang saya rasa pelik ataupun muskil. Kemudian, saya akan mencari maksudnya di kamus dan juga mencari di Google mengenai perkataan tersebut. Selepas menterjemah, saya meminta rakan saya untuk membacanya jika dia memahami terhadap hasil terjemahan saya. Bukan itu sahaja, saya akan menyemak semula jikalau saya ada terlepas pandang terhadap kesalahan yang saya lakukan. Kemudian, saya membacanya lagi dan membetulkan semula di mana yang ada kesilapan sehingga saya berpuas hati dan juga yakin. Dalam penterjemahan, terdapat beberapa masalah yang saya hadapi, iaitu yang pertama, dari segi memindahkan semula ayat terjemahan. Jika dilihat pada peringan ini, ia dimulai dengan Selasa, harga emas dijangka meningkat. Pada asalnya, saya terjemahkan kepada harga emas dijangka meningkat pada hari Selasa.
Tetapi apabila saya mengkaji, kebanyakannya berita dimulai dengan satu atau dua perkataan. Oleh itu, saya membuat keputusan untuk membuat ayat seperti Selasa, harga emas dijangka meningkat. Selain itu, ayat terakhir dalam terjemahan ini iaitu masyarakat menjadikan logam kuning sebagai tempat perlindungan wang yang selamat. Saya menambah perkataan masyarakat untuk menjadikan ayat tersebut menjadi lengkap dan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, masalah yang saya hadapi juga ialah apabila menjumpai istilah baharu seperti niaga hadapan. Pada awalnya, saya menganggap bahawa istilah ini tidak wujud dan ada kesalahan dalam Google Translate dan Viversor. Kemudian, saya cari di Google, adakah penggunaan niaga hadapan ini wujud atau tidak, dan saya menjumpai bahawa perkataan ini memang wujud. Kemudian, saya memahami apa definisi niaga hadapan ini. Di samping itu juga, saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan terhadap istilah ini. Istilah yang lain yang saya jumpai dalam teks ini juga seperti ounce, USD, GMT, indeks, dolar dan palladium. Memandangkan masalah yang saya hadapi adalah lebih kepada kesukaran untuk menyesuaikan teks ekonomi kerana banyak istilah ekonomi yang baru dijumpai. Jadi, saya membuat jalan penyelesaian dengan memperbanyakkan bacaan berita ekonomi yang berkaitan dengan emas. Apabila saya telah selesai membaca berita ekonomi tentang emas, saya telah dapat gambaran bagaimana sesuatu berita itu disampaikan. Lebih-lebih lagi dalam menggunakan istilah ekonomi seperti ounce. Selain itu juga, saya mengkaji perkataan yang tidak diketahui dengan menggunakan kata kunci yang ada dan mencarinya di internet. Seterusnya, mengenai cadangan untuk kawan-kawan yang sama-sama melakukan penterjemahan ini ialah apabila kita melakukan terjemahan, kita hendaklah mempunyai keyakinan dalam diri. Jika kita tidak yakin terhadap sesuatu perkara itu, kita perlulah menyelesaikannya dengan mencari maklumat di internet ataupun bertanya kepada kawan-kawan yang lebih mengetahui. Selain itu, perkara yang paling banyak membantu bagi saya ialah dengan kita memperbanyakkan membaca teks berita dan mengkaji teks yang mempunyai persamaan kaitan dengan tajuk teks yang diberikan. Seperti saya kata sebelum ini, setelah saya membaca contoh-contoh teks berita ekonomi yang berkaitan dengan emas, saya dapat memahami dengan lebih mendalam tentang istilah-istilah yang digunakan. Akhir sekali, terjemahan ini sedikit sebanyak membantu diri saya dalam mengasah bakat ataupun memberi latihan dalam ilmu terjemahan. Bukan sahaja diri saya, tetapi saya yakin semua rakan-rakan saya akan merasa benda yang sama. Seterusnya, saya akan bacakan hasil terjemahan saya. Harga emas kembali melonjak dan pemulihan ekonomi menurun. Selasa, harga emas dijangka meningkat.
Pandemik COVID-19 memasuki gelombang baharu jangkitan coronavirus yang menjejaskan pemulihan ekonomi global. Masyarakat menjadikan logam kuning emas sebagai tempat perlindungan wang yang selamat. Harga emas di pasaran terus meningkat sebanyak 0.2% kepada 1906.83 per auns pada pukul 7.05 GMT. Niaga hadapan Amerika Syarikat meningkat sebanyak 0.2% kepada 1909.50 per auns. Sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis mengumumkan jumlah rekod kes COVID-19 berikutan. Ini menyebabkan kerajaan terpaksa melakukan sekatan baru untuk mengelakkan daripada mengancam pemulihan ekonomi global daripada terganggu. Indeks dolar jatuh 0.1% berbanding pesaingnya berdasarkan data ekonomi yang kuat dari China dan Korea Selatan. Ini menjadikan harga emas lebih murah bagi pemegang mata wang lain. Bagi logam berharga lain, palladium meningkat 1.3% kepada 2381.86 per auns, sementara platinum naik 1% menjadi 878.54 per auns. Perak naik 0.6% kepada 24.47 per auns. Kemudian saya akan tunjukkan perkataan dan istilah baharu yang saya jumpa dalam teks ekonomi ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.